Dia macam pelik lah. Kenapa lori-lori besar yang dia potong tu semuanya dam lampu dekat dia. Ketuk, 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 ketuk. Semuanya ketuk, 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 ketuk. Assalamualaikum guys. Mic baru guys. InsyaAllah Syamil akan cuba bagi yang terbaik dekat korang. Inilah dia mic baru. Clear tak suara? Kalau tak clear korang komen dekat bawah. Okay, nanti Syamil hantar dekat komen, kasih setting dia punya carburetor dia. Okay, sebelum Syamil mulakan cerita tu, Syamil minta korang belanjalah dulu butang subscribe dekat bawah tu. Jangan kedekut sangat. Tekan butang like sekali untuk video ni. Okay, cantik. Video kali ni Syamil nak kongsikan sikit dekat korang pasal kisah 4 orang ni yang lalu dekat highway Karak dan ada yang menumpang masa tu. Seram. Okey, Karak ni tak payah cerita lah kan. Dah banyak sangat cerita-cerita seram pasal dekat Karak ni. Jalan tu macam pusat tempat pengumpulan hantu tau. Okay, dan sesiapa yang lalu jalan ni waktu malam, possibilities untuk diorang kena kacau tu sangat-sangat tinggi guys. Sebab jalan tu angker bhai. Untuk korang yang tak tahu, Karak ni ada 2 jalan tau. Satu Karak highway dan yang besar tu, dan satu lagi jalan Karak lama. Itu memang jalan lama. Jalan Karak lama ni memang laluan utama orang dulu-dululah sebelum ada highway tu kan. Dan sekarang ni pun masih digunakan lagi. Cuma orang akan lalu untuk ke certain tempat je. Okay, dia katakan Karak lama ni memang seram gila lah guys. Okay, Syamil sendiri pun tak pernah lalu laluan tu. Okay, kalau korang pernah lalu highway Karak tu kan, jalan dia kan macam bengkok tu kan. Okay, sama juga jalan Karak lama. Tapi dia ni lebih ekstrim sikit disebabkan jalan dia tu agak kecil dan bengkok pula tu memang lagi ekstrim gila kan. Tapi untuk cerita ni, dia ni lalu dekat highway Karak, highway yang besar tu. Okay, kita go terus pada kisah yang dikongsikan oleh Muhammad Saifullah Adil. Kejadian ni jadi pada tahun 2015 macam tu. Saiful dengan member dia ni memang ada plan untuk pergi kenduri kahwin kawan dia tau, dekat Kelantan, Tanah Merah Kelantan. Saiful, Hadi, Azizi dengan Malik. 4 orang ni dia akan naik satu kereta untuk pergi ke Tanah Merah tu. Satu hari tu, ni hari di mana diorang nak gerak tu lah. Antara 1 atau 2 orang kawan dia ni kerja dekat badan beruniform tau. Jadinya kerja diorang tu ada shift. Dan kebetulan masa diorang nak gerak tu, antara member dia salah seorang ni kerja shift petang pula. So kena tunggulah member tu semua balik kerja kan. Tunggu siap-siap set up apa semua sampailah pukul 1:30 pagi guys. 1:30 pagi ni barulah diorang semua-semua ni kan, ramai-ramai ni baru boleh gerak. Sini yang drive kereta tu adalah Saiful, dan dekat sebelah dia Hadi, dan 2 orang lagi dekat belakang Azizi dengan Malik. Sebelum gerak tu diorang dah plan lah siapa yang ngantuk kan, tukar je lah kan. Yelah, dalam ramai-ramai tu takkanlah semua tidur kan, siapa yang nak drive kereta. Saiful pun ingatkan balik, nanti kalau aku ngantuk korang drive lah. Azizi dengan Malik kat belakang, okay, kau drive dulu. Nanti kau penat, kau roger, kita orang nak tidur dulu. Masa awal perjalanan tu, member 2 orang kat belakang tu memang dah hanyut habis lah. Dan yang tinggal si Hadi je dekat sebelah tu, temankan si Saiful ni. Hadi ni agak ngantuk juga time tu, tapi kesian pula member dia drive sorang-sorang kan. Alah, tengah malam pula tu. So Hadi ni duduk temanlah si Saiful tu. Orang borak, kena nak bagi si Saiful ni tak ngantuk lah kan. Macam biasa, diorang keluar tol Gombak tu kan. Lepas keluar tol Gombak tu, jalan clear je time tu, terang, masih banyak kereta apa semua lagi lah. Kalau korang nak tahu, jalan antara tol Gombak ke Bentong tu masih banyak kereta lah biasanya kalau awal malam. Okay, tapi kalau dah selepas Bentong tu memang agak scary sikit. Tapi masa diorang lalu jalan tu, diorang memang tak terfikirlah entiti benda-benda seram macam ni. Diorang kan ramai masa tu kan. Si Saiful ni pun teruskanlah pemanduan dia drive sambil buka cermin. Dia ni smoker, jadi dia isap rokok je lah. Saiful ni lebih suka buka tingkap lah kalau naik kereta. Sebab senang lah dia nak merokok kan. Okay, masa nak naik satu bukit tu, tengah fokus drive, tiba-tiba BAM dekat belakang bonet dia. Time tu bunyi memang kuat gila. BAM! Macam ada sesuatu yang jatuh dekat bonet belakang dia. Dia dekat sebelah pun dengar tu bunyi tu. First Saiful tengok dulu dekat cermin tepi sisi dia tu. Ada apa Tak ada apa-apa Hadi, dia cakap dengan member dekat sebelah. Kemudian Hadi ni pun tengok juga. Tapi Hadi tengok guna sisi belah kiri lah kan. Dia tengok, baik betul pun lah, aku tengok tak ada apa-apa pun dekat situ pun. Masa tu memang gelap, jadi dekat belakang memang tak nampak lah. Saiful ni pun cakap, okay, tak ada apa lah, mungkin entah perasaan kau je apa kan. Saiful teruskanlah dia punya pemanduan dia tu. Dia bawa gitu. Time ni dia pecut sikit. Dia pecut sebab dia nak motong 1-2 lori yang dekat situ. Sebab kalau malam lori kat situ memang slow sebab jalan dia berbukit kan. Kalau follow belakang lori tu memang berjanggut. Potonglah sebiji lori kat situ. Tiba-tiba masa dia potong tu kan, dia lepas potong dia rasa macam kereta dia berat gila tau. Memang berat sangat time tu dia kata. Dalam hati si Saiful ni, dia kata, maybe ni aku bawa ni kereta auto kot, sebab tu berat. Dia potong lagi 1-2 biji lori. Tapi yang dia pelik, lori-lori besar tadi semua diam lampu dekat.
Okay, dia buat tak tahu je lah. Maybe driver lori tu ngantuk ke apa kan. Kali datang pula sebiji, 2 biji kereta daripada arah belakang. Semua buat benda yang sama. Semua dam. Saiful ni mulalah pelik. Dia cakap dengan Hadi, "Weh, aku nak berhenti kejap Aku rasa macam tak sedap hati pula." Dalam hati si Saiful ni bukan apa, dia takut kereta tu macam ada problem ke apa, masalah kan. Sebab dia kata, ni jauh lagi ni kita ni. So si Saiful ni decide lah untuk berhenti dekat bahu jalan. Belum berhenti tu, member dia Malik yang seorang dekat belakang dah sedar daripada tidur. Kita kat mana ni? Dia kata. Saiful cakap, aku nak berhenti kejap kereta ni macam ada masalah tau. Berhenti je kereta, Malik pun bangun. Dia bangun, lepas tu dia tengok kat belakang. Belum sempat si Saiful tu buka pintu lagi, dah teriak, "Woi Saiful, relax lu." Dia kata, "Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau jangan keluar. Kita belah. Si Saiful ni pun pelik "Weh, kau kenapa dah Malik? Tiba-tiba je." Saiful tu cakap lagi sambil goncang, "Weh, jom kita belah." Dia goncang seat tu kan. "Weh, jom kita belah. Si Hadi yang dekat sebelah tadi tu, dia pergi tengok cermin sisi belakang tu kan. Dia kata, tak ada apa-apa pula. Fikir apa, si Saiful ni teruslah drive. Kan pedal minyak sampai habis, terus laju. Masa tu memang dia terus gerak dari tempat tu, tak fikir apa. Saiful tu tak fikir apa, memang terus gerak. Dia ikut je cakap si Malik tu. Dan masa gerak tu, Hadi tanya Malik, "Kau kenapa dah Malik? Kau nampak apa? Apa yang kau takut sangat?" "Aku nampak Pontianak tu tadi dekat belakang bonet kereta. Masa aku tengok tu dia dalam keadaan meniarap. Lepas tu pandang ke arah kita dia kata. Saiful dengan si Hadi tu pun apa lagi, dia cubalah nak tengok dekat belakang kan, apa ada betul ke tak kan. Tengok je Hadi dengan Saiful tadi tengok dekat belakang. Benda tu, Pontianak tu tengah meniarap. Sambil meniarap tu, Pontianak tu pandang ke arah dia macam ni dengan mata yang besar. Memang si Saiful dengan Hadi tu nampak jelas gila. Sebab yelah dekat bonet cermin belakang memang obviously akan nampak. Apa lagi, ramai dalam kereta tu baca lah, semua dah merabah time tu kan. Diorang baca lah surah-surah apa yang diorang tahu, baca ayat kursi apa semua kan. Sampailah benda tu hilang. Nasib baiklah benda tu tak ikut terus diorang tau. Sekarang baru diorang faham kenapa lori-lori, kereta apa semua tu kan dam lampu dekat diorang. Tak, Syamim heran sekarang ni. Kalau Syamim awal-awal lagi, Syamim dah perasan dah benda tu pelik lah. Kereta berat, lepas tu dah orang dam-dam lampu kan. What do you expect, man? Saiful ni bagi tahulah, nasib baik dia dapat kawal kenderaan masa tu dengan baik. Kalau tak, dia kata mungkin dia akan accident ke apalah. Yelah, dalam keadaan yang takut, orang dalam keadaan takut ni memang menggelabah kan. Mana tahu dia drive, tiba-tiba pun masuk gaung. Daripada artikel yang Syamim baca dekat internet kan, ada seorang uncle ni yang lebih dikenali sebagai Uncle Lim. Dia ni biasa tau guna jalan highway Karak tu dalam sebulan 2-3 kali macam tu kan. Dan dia lalu tu boleh dikatakan, dia kata sangat kerap dia nampak accident dekat situ. Dia gunakan jalan tu, dia berulang-alik daripada Pasir Putih ke Kuala Lumpur. Sebab dia bekerja sebagai penghantar barang, dia bawa lori lah. Dari pemerhatian Uncle Lim ni kan, dia rasa roh-roh orang accident dekat Karak ni kan dah marah dekat towing truck tau. Driver towing truck. Sebab kebanyakan kemalangan kan berpunca dari tuang minyak, buang paku. Ini semua kerja-kerja daripada geng-geng towing ni tau. Lepas tu bukan tu je, bila diorang nampak insiden yang melibatkan nyawa kan, orang akan puja tempat tu. Kebiasaannya diorang akan buat ritual macam perah limau dekat darah orang, dan lepas tu letak tepung something like that macam tu lah. Kalau kepercayaan orang Cina kan, bila roh yang dipuja tu, dia akan tambah sakit pada si mati tu. Disebabkan roh tu marah, tempat tu bertambah angkel lah kan. Memang tak dinafikan lah, highway tu memang ada entiti-entiti yang menyeramkan. Okay, bukan satu kisah je yang orang kongsikan dekat pasal highway tu kan. Ramai dah pernah face dengan hantu-hantu ni semua. Sama ada korang nak percaya ataupun tak, itu terpulang lah dekat korang. Sebenarnya artikel ni diceritakan dekat salah satu blog. Syamim cuma cerita balik je lah kisah si Saiful ni. Sejauh mana kebenaran cerita si Saiful ni, Allahu Alam. Untuk korang yang nak merancang perjalanan tu, eloklah korang jangan jalan tengah-tengah malam kan. Sebab yelah, tengah malam ni banyak kemungkinan boleh berlaku. Bukan sebab hantu je, tayar rosak, minyak habis. So korang nak minta tolong dekat siapa, betul tak? Kalau korang ada idea cerita seram apa yang korang nak Syamim ceritakan, so korang boleh komen dekat bawah. Syamim kadang tak ada idea juga tau nak buat cerita tu. Yelah, baru lagi kan. Jangan lupa subscribe Syamim Story. See you soon. Assalamualaikum. Sorry macam pendek pula cerita kali ni. Assalamualaikum. Bye.